Halo guys, nama saya Lo. Sekarang saya berada di USN dan saya akan mencari pelajar USN secara awal untuk menemui pendapat mereka tentang penipuan atas talian. Let's go! Di soalan yang pertama, apakah Anda pernah menjadi mangsa penipuan atas talian? Um, hampir, hampir, tapi belum pernah kena scam betul lagi lah. Saya pernah beli multibuka, tapi orang itu cakap 7 hari akan bagi saya tu multibuka, tapi tak sampai. I pun ada check bagi dia blockkan I. Soalan pertama, apakah Anda pernah menjadi mangsa penipuan atas talian? Tidak. Kalau Anda menangani masalah penipuan atas talian, so bagaimana Anda menghadapi masalah ini? Saya akan tengok dulu masalah tu lah masalah apa, dan saya akan kalau boleh cari kat online untuk solution ataupun cari kontak pihak yang in charge untuk benda tu dan communicate dengan pihak yang sepatutnya. Okey, sekarang kami telah mengetahui pandangan pelajar USN tentang penipuan atas talian. So, interview kami sampai sini. See you guys next time. Bye-bye. Bersua kembali kita dalam rancangan Cyber kini bersama saya Arina dan juga pasangan host. Dan saya pasangan host buat Arina iaitu Muhammad Nazmi Hakim Muhammad Irman atau lebih mesra disapa Nazmi. Okey, baiklah Nazmi. Hari ini kita bawakan topik mingguan yang begitu menarik. Apa topik mingguan kita pada minggu ini? Topik pada minggu ni, sebelum tu Arina nak tahu tak, hari ni berluasanya penipuan secara dalam talian ni berjuta-juta kerugian telah dialami oleh rakyat-rakyat Malaysia di luar sana. Mungkin saya boleh ambil satu statistik yang mana petani lesap 73,000. 73,000 Nazmi. Bukan itu saja, ada pesara yang rugi lebih kurang 127,000. Arina mungkin pernah kena scam dengan siapa-siapa? Alhamdulillah buat masa sekarang kita masih cakna dengan isu semasa. Jadi itu topik yang akan kita bahaskan pada hari ini bersama dengan seorang tetamu yang istimewa. Okey, sebelum tu kita saksikan video ini terlebih dahulu. Baiklah, seperti yang kita janjikan sebentar tadi, Nazmi, kita bawakan tetamu dan juga kita punya tetamu khas pada pagi ini. Dalam rancangan program Cyber Kini yang akan mengupas tajuk dengan lebih lanjut iaitu berkaitan dengan penipuan dalam talian, trend terkini. Betul Nazmi. Okey, baiklah. Kepada para penonton yang masih tertanya-tanya, siapa tetamu khas yang kita bawakan pada pagi ini, bukan orang biasa-biasa. Okey, bersama kita di studio hari ini Nazmi, kita bawakan Superintendent Zulkifli bin Sulaiman iaitu Timbalan Ketua Jawatan Siasatan Jenayah Komersial. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Okey, untuk para penonton, kenali Tuan sedikit. Boleh ceritakan sedikit latar belakang kepada para penonton? Okey, terima kasih. Saya Superintendent Zulkifli bin Sulaiman. Saya bertugas di Ibu Pejabat Polis Kontingen Pulau Pinang sebagai Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, jabatan sini ada menyiasat KK melibatkan penipuan, pemalsuan dokumen, istilah yang paling biasa kita dengar lah, scam. Scam, dalam bahasa mudah dia scam. Scam tu adalah istilah untuk generasi sekarang lah. Generasi dulu, generasi saya tipu kan. Istilah ni akan berubah mengikut peredaran masa lah. Untuk generasi YZ ni dia panggil scam lah. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan sedikit berkaitan dengan ruang lingkup tugas yang dilaksanakan oleh pihak Polis Diraja Malaysia dalam menjamin keselamatan warga rakyat Malaysia di luar sana. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan teruskan dengan soalan yang pertama. Boleh tuan? Boleh. Baik, soalan yang pertama. Tuan, sekiranya seseorang itu telah ditipu secara dalam talian ataupun telah di-scam, apakah perkara yang penting untuk kita laporkan ketika menjadi mangsa penipuan dalam talian, dan mungkin pihak PDRM memerlukan apa-apa dokumen dan juga bukti tertentu untuk disiasat akan perkara ini? Silakan tuan. Okay, bagus soalan ni. Pada mangsa-mangsa scam, biasanya mangsa yang scam, dia tak tahu dia kena scam. Dia tak rasa dia kena scam. Dia mempercayai yang scammer tu adalah daripada agensi yang sebenarnya lah. Contohnya mengamar sebagai polis, dia mempercayai pemanggil tu adalah agensi yang sebenar lah. So apa yang saya dapat daripada siasatan yang kami buat, mangsa ni sedar di scam apabila dia merasa diri dia serba tak kena lah. Contohnya kalau duit dia dah hampir habis, baru dia rasa dia mungkin kena scam. Macam pelik je. Dia macam dia rasa lain kan.
Kemudian dia tak pada ketika tu perasaan dia merasakan dia kena scam tu masih lagi dia belum boleh terima lah. Dia akan merasa betul-betul dia kena scam, dia rasa dia kena scam apabila dia mula menceritakan kepada kenalan dia, ahli keluarga dia, dan orang yang dia bercerita tu memberitahu kau kena scam, baru dia rasa dia kena scam lah. So kalau kita kena scam macam seperti ni, biasanya untuk trend terkini tu scam tu adalah melibatkan penggunaan gadget lah. Biasanya penggunaan handphone lah. So apabila kita dah rasa kita kena scam, perkara pertama yang perlu kita buat, semua komunikasi kita di dalam telefon, contohnya menggunakan media sosial, kita mesti simpan print screen untuk kegunaan pihak polis lah. Bila pembayaran dia buat, contohnya pembayaran secara online ke, deposit machine ke, semua transaksi tu kita kena simpan untuk diberikan kepada pegawai penyiasat untuk memudahkan kami menjalankan siasatan lah. Kerana pihak scammer ni biasa mengarahkan mangsa untuk melupuskan bahan bukti ni. So apabila lupus tu boleh, polis masih boleh siasat, tapi ambil masa yang lebih lah. Itu nasihat saya kepada mangsa-mangsa scam lah. Bukti tu mestilah disimpan lah untuk kegunaan pihak kami orang. Okey, maksudnya kepada para mangsa dia kena cakna lah bahawa bahan bukti ni perkara yang sangat penting. Jangan main buang sesuka hati. Ya, betul. Okey, baiklah Tuan. Boleh Tuan kongsikan sedikit data berkenaan dengan kes penipuan dalam talian yang mungkin pernah Tuan selesaikan? Alright. Bagi kes melibatkan kes scam ni, ada, kalau untuk makluman para penonton semua, ada beberapa istilah yang digunakan oleh pihak polis untuk kes scam. Untuk pada ketika ni, pada ketika ini saat ni, scammer lebih mudah berhubung dengan mangsa menggunakan telefon tangan mangsa lah. Jarang scammer yang menggunakan cara lain lah, hantar surat. Tak berlaku lagi lah dia menggunakan telefon. Maksudnya semua kita pengguna telefon bimbit ni ada keberangkalian untuk kita kena scam amat tinggi lah. Cuma kita perlu memahami cara penggunaannya. Okay, biasanya yang kita dengar istilah dulu dikenali sebagai Macau scam. Sekarang ni kami kena ubah istilah tu kepada phone scam. Phone scam ni maksudnya bila kita menerima panggilan telefon, saya bagi contoh dia akan dijawab apabila kita dengar daripada pihak scammer, dia akan berkata ini adalah panggilan daripada lembaga hasil dalam negara. Ini adalah panggilan daripada Polis Diraja Malaysia. Itu adalah bentuk scam yang digunakan sebagai telecommunication scam. Yang kedua, yang ikut peredaran masa dan keadaan juga, scam dalam pembelian secara online. Kami kenali sebagai e-bilian scam. Ini ikut ketika ni, pada saat ni, masa ni lah, kita hampir nak, bagi kita orang Melayu lah, hampir nak menyambut hari raya. Scam e-bilian ni lebih kepada barang pakaian. Itu kena berhati-hati. Yang ketiga, melibatkan scam cinta. Love scam. Love scam ni kalau biasanya kerugiannya amat tinggi lah, berbanding dengan e-belian. E-belian kerana dia letakkan harga pada barang yang kita nak beli kan. Contohnya baju harga 100, dia akan scam kita 100 lah. Tapi kalau love scam ni, kalau terkena love scam, dia akan habiskan duit simpanan mangsa lah. Yang seterusnya yang mengikut trend juga adalah scam pelaburan. Ini berlaku daripada siapa-siapa sajalah. USM pun ada kena 300,000 2 hari lepas. 2 hari kes yang baru Ya, 2 hari lepas. Saya tak perlu cakap siapa, 300 lebih ribu. Scam pelaburan. Saya pun terkejut sebagai seorang student ada duit yang sebanyak tu kan. Mungkin duit daripada ahli keluarga lah. So, terima kasih. Itu saja daripada saya. Itu berkaitan dengan jenis-jenis penipuan yang berlaku. Mungkin Tuan juga mungkin boleh kongsikan kepada penonton. Mungkin ada statistik yang boleh dikongsikan berkaitan dengan scam. Boleh, tak ada masalah. Bagi kes-kes melibatkan telecommunication fraud ni, penipuan dalam talian ni, untuk tahun ni saja, untuk 2023, untuk negeri Pulau Pinang saja, bagi penipuan phone scam ni, kita ada 944 kes
yang telah dilaporkan melibatkan kerugian 35 juta. Untuk orang Penang sajalah. Penang saja 35 juta. Untuk e-belian yang saya cakap dia beli barang. Di Penang untuk tahun lepas ada 1017 kes melibatkan kerugian 16 juta lebih. Untuk kes melibatkan love scam ada 73 kes je tapi kerugian dia 2 juta. Yang saya tertarik dengan love scam ni, kebanyakan lelaki ke perempuan? Tiada mangsa ni tak kira. Asal je mangsa tu berjantina dia akan kena lah. Saya tak kata perempuan kena, tapi saya tak kata lelaki pun tak kena, tapi dia punya jumlah yang sebenar tu perempuan lebih mudah di scam lah. Terutama golongan-golongan yang sorry cakap anda tu terdesak untuk mendapat pasangan dan merasakan dia tidak berminat terhadap pasangan yang daripada negara dia minat kepada pasangan yang di luar. Contoh, perempuan sekarang minat K-pop. Jadi scammer ni lebih kepada lelaki-lelaki dalam profil dia lebih kepada lelaki, gambar lelaki K-pop. Dia pancing macam tu. Dia pancing macam tu. Kalau scammer tu saya tak akan letak muka saya sebab saya tak handsome kan, dah tua. Saya letaklah gambar lelaki K-pop kan. Ada kes. Seorang perempuan belum berkahwin, seorang pengurus kilang kena 2 juta lebih love scam 2 juta. umur dia dah lewat 40-an lah. So lelaki pun ada, pakcik umur 71 tahun kena 35,000 kerana berkenalan dengan satu wanita warga negara ASEAN umur 28 tahun. Dia love scam ni dia tak kira lah. Dia tak kira asal ada duit. Dia akan scam lah. Nak bercinta pun kena hati-hati sekarang tuan. Itu sebab sedikit berkaitan dengan statistik Arina ya. Okey, baiklah Tuan. Seperti yang Tuan cakap tadi, isu berkenaan dengan love scam ni agak sedikit menarik. Tapi mungkin Tuan boleh kongsikan apakah corak yang biasa digunakan oleh scammer ni untuk menipu para mangsa? Okey. Untuk love scam ni dia takkan buat panggilan. Jarang kita dapat love scam ni buat panggilan. Okey, kerana dia nak menyamar sebagai profil yang dia gunakan tu agak sukar kan. Biasanya love scam ni akan scam melalui media sosial. Okey, ada yang saya bagi contoh Facebook. Dalam Facebook dia add wanita-wanita yang dia yang berpotensi, yang kadang-kadang mangsa sendiri mendedahkan dia tu ada duit. Mangsa sendiri kan. Saya bagi contoh satu makcik umur 61 tahun bukan suri rumah lah, janda kan, 61 tahun, dia mendedahkan kepada scammer ni. Dia setiap hari dia post dalam Facebook dia, yang kita tengok dia post dalam Facebook dia apa yang dia pakai, apa yang dia makan, dekat mana dia makan, apa barang dia, sehingga kan dia post di mana dia bercuti. Jadi kalau saya je sebagai scammer, saya takkan cari student. Sebab student walau secantik mana pun duit tak ada. Sebab niat saya bukanlah untuk bercinta. Niat saya untuk mendapatkan duit daripada mangsa. So orang yang macam ni lah yang scammer akan target. So apabila hari-hari scammer tu duk wish dia, ucap selamat pagi, bila post muka baru bangun tidur bercakap cantik. So wanita yang kesunyian ni akan rasa dia dihargai. Kan. Dia rasa tu. Jadi benda ni berlarutan selama 6 bulan. Bila kita tengok scammer ni dah berhubung ni selama 6 bulan. Selepas 6 bulan barulah scammer ni cakap dia nak datang Malaysia, nak bisnes dekat sini, nak berjanji untuk berkahwin contoh kan. So pada masa inilah dia minta duit daripada mangsa lah. Sehingga kan kali yang terakhir dia dah dikatakan sampai KLIA, kemudian diberitahu ditahan oleh pihak custom kerana bawa barang kemas, bawa jam tangan, bawa handbag yang mewah-mewah untuk dihadiahkan. Jadi sehingga mangsa ni terpaksa banking bagi kepada scammer untuk bayar pada custom, sehingga kan kerugian dia mencecah 1 juta lebih. Itu kes yang pernah kita siasat lah. Itu kalau love scam, trend terkini. Macam tu gaya kaedah permainannya. Tadi Tuan juga ada kongsikan yang melalui phone call. Ini panggilan daripada PDRM. Mungkin Tuan boleh kongsikan. Ini macam ni lah. Semua penonton berapa dah umur kita? Berapa umur sekarang? 22, 23? Okey, 22 tahun, 23 tahun.